Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Najib Razak untuk memulakan semakan kehakiman bagi memaksa Menteri Dalam Negeri dan kerajaan untuk menguatkuasakan titah tambahan yang di Pertuan Agong yang lalu. Dalam keputusan 2/1, panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Hakim Azizah Nawawi memutuskan agar kes ini dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendengar merit semakan kehakiman. Azizah memberikan keputusan menentang rayuan, manakala keputusan majoriti diberikan oleh Hakim Azahari Kamar Ramli dan Muhammad Firuz Jafril. Najib Razak bergantung kepada afidavit anaknya Nizar serta surat dari Istana Pahang yang mengesahkan kewujudan titah adendum Diraja Sultan Pahang sekarang yang adalah yang di Pertuan Agong sehingga 30 Januari tahun lalu. Najib mendakwa bahawa terdapat titah diraja tambahan yang bertarikh 29 Januari tahun lalu yang membenarkannya menjalani baki hukuman penjara 6 tahun dalam tahanan rumah. Adendum yang didakwa ini adalah tambahan daripada titah diraja utama yang mengurangkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kepada hukuman penjara 6 tahun dan denda RM50 juta. Hukuman tersebut adalah berkaitan dengan kes penyalahgunaan kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan pengubahan wang haram yang melibatkan RM42 juta daripada dana SRC International, sebuah anak syarikat dana kekayaan negara One Malaysia Development Berhad 1MDB. Najib telah menjalani hukuman penjara di penjara Kajang sejak Ogos 2022 dan memfailkan permohonan semakan kehakiman pada 1 April tahun lalu. Pada 3 Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk memulakan semakan kehakiman dengan alasan bahawa semua afidavit yang mendakwa kewujudan adendum diraja hanyalah kabar angin. Hakim Amarjit Singh memutuskan bahawa afidavit oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail tidak menunjukkan pengetahuan langsung tentang kewujudan titah tambahan tersebut. Amarjit menyatakan bahawa kedua-dua afidavit hanya merujuk kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz yang mendakwa kewujudan adendum tersebut. Hakim juga menyatakan bahawa Najib tidak pernah berusaha untuk mendapatkan pengesahan daripada Tengku Zafrul mengenai kewujudan adendum itu sejak awal. Amarjit turut memutuskan bahawa dua afidavit Najib yang menyokong permohonan semakan kehakiman hanya mengandungi kenyataan kosong tanpa menyebut sumber dan keyakinan beliau tentang kewujudan titah tambahan itu. Tindakan sivil Najib menyasarkan 7 responden termasuk Kerajaan Persekutuan, Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara dan Lembaga Pengampunan bagi Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Bekas anggota Parlimen Pekan itu memohon perintah mahkamah untuk memaksa responden mengesahkan kewujudan adendum itu yang sepatutnya dikeluarkan pada hari yang sama dengan titah utama pada 29 Januari. Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Najib Razak untuk memulakan semakan kehakiman bagi memaksa Menteri Dalam Negeri dan kerajaan untuk menguatkuasakan titah tambahan yang di Pertuan Agong yang lalu. Dalam keputusan 2/1, panel 3 hakim
yang dipengerusikan oleh Hakim Azizah Nawawi memutuskan agar kes ini dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendengar merit semakan kehakiman. Azizah memberikan keputusan menentang rayuan, manakala keputusan majoriti diberikan oleh Hakim Azahari Kamar Ramli dan Muhammad Firuz Jafril. Najib Razak bergantung kepada afidavit anaknya Nizar serta surat dari Istana Pahang yang mengesahkan kewujudan tita adendum Diraja Sultan Pahang sekarang yang adalah yang di Pertuan Agong sehingga 30 Januari tahun lalu. Najib mendakwa bahawa terdapat tita diraja tambahan yang bertarikh 29 Januari tahun lalu yang membenarkannya menjalani baki hukuman penjara 6 tahun dalam tahanan rumah. Adendum yang didakwa ini adalah tambahan daripada tita diraja utama yang mengurangkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kepada hukuman penjara 6 tahun dan denda RM50 juta. Hukuman tersebut adalah berkaitan dengan kes penyalahgunaan kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan pengubahan wang haram yang melibatkan RM42 juta daripada dana SRC International, sebuah anak syarikat dana kekayaan negara One Malaysia Development Berhad 1MDB. Najib telah menjalani hukuman penjara di penjara Kajang sejak Ogos 2022 dan memfailkan permohonan semakan kehakiman pada 1 April tahun lalu. Pada 3 Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk memulakan semakan kehakiman dengan alasan bahawa semua afidavit yang mendakwa kewujudan adendum diraja hanyalah kabar angin. Hakim Amarjit Singh memutuskan bahawa afidavit oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail tidak menunjukkan pengetahuan langsung tentang kewujudan tita tambahan tersebut. Amarjit menyatakan bahawa kedua-dua afidavit hanya merujuk kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz yang mendakwa kewujudan adendum tersebut. Hakim juga menyatakan bahawa Najib tidak pernah berusaha untuk mendapatkan pengesahan daripada Tengku Zafrul mengenai kewujudan adendum itu sejak awal. Amarjit turut memutuskan bahawa dua afidavit Najib yang menyokong permohonan semakan kehakiman hanya mengandungi kenyataan kosong tanpa menyebut sumber dan keyakinan beliau tentang kewujudan tita tambahan itu. Tindakan sivil Najib menyasarkan 7 responden termasuk Kerajaan Persekutuan, Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara dan Lembaga Pengampunan bagi Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Bekas anggota Parlimen Pekan itu memohon perintah mahkamah untuk memaksa responden mengesahkan kewujudan adendum itu yang sepatutnya dikeluarkan pada hari yang sama dengan tita utama pada 29 Januari.